Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kepada rakan-rakan CBO yang dikasihi sekalian. Apa khabar anda semua? Luar biasa yang ramai yang angkat tangan. Okay, tahniah kepada anda semua kerana telah menghadirkan diri pada malam ini di dalam satu sesi bulanan, boleh dikatakan bulanan. Setiap bulan kita lakukan untuk under Enzyme Online Class, di mana Enzyme Online Program, di mana pada malam ini kita akan membicarakan tentang kepentingan enzim untuk sistem imunisasi kita. So di bawah tajuk enzim kuatkan sistem imun. So pada malam ini juga kita akan belajar tentang bagaimana live enzyme juga live enzyme advanced formula membantu dalam meningkatkan tahanan dalam badan untuk tentera-tentera di dalam tubuh badan kita untuk mencegah kita daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Okey, dan kepada para CBO yang baru, selamat datang kami ucapkan ke dalam keluarga besar CNI, dan hari ini anda bersama saya sebagai MC anda. Dan juga saya bukan berseorangan kerana kita akan ditemani seorang lagi insan luar biasa hebat yang sebentar nanti akan berkongsikan dengan anda tentang fakta-fakta dan juga tentang info-info berkenaan dengan enzim membantu dalam menguatkan sistem imunisasi badan. Jadi sebelum kita bermula dan sebelum saya perkenalkan insan luar biasa hebat tu, izinkan saya kongsi beberapa update kepada anda. Dan juga dalam sama kita menunggu rakan-rakan kita yang lain untuk turut serta bersama kita dalam sesi pada malam ini. Alright, jadi jom kita tengok pada next slide. Okay, so ini adalah berkenaan dengan promosi khas referral, yang mana program ini, promosi ini telah kita lakukan sejak tahun 2022 pada bulan Ogos sehingga Disember, dan kita tengok sambutan yang begitu menggalakkan. Oleh itu kita pun telah melanjutkan promosi khas referral ni bermula daripada 1 Januari sehinggalah ke penghujung 2023, iaitu ke 31 Disember nanti. Yang mana package kita untuk permulaan, untuk kita jemput orang join CNI untuk jadi salah seorang CBO kita yang dinamakan sebagai Incentive Network Expansion ataupun NEI 2, yang mana ada 3 pilihan package untuk dipilih oleh para prospek yang ingin menjadi CBO di CNI untuk mulakan bisnes ataupun untuk mula makan produk di CNI, di mana mereka mendapat satu jumlah penjimatan yang sangat banyak melalui promosi khas referral ini, di mana untuk mereka akan dapat beli produk dengan harga yang cukup luar biasa yang tak dapat dibeli pada waktu-waktu biasa, iaitu contoh yang untuk package yang pertama LEF dengan produk ekstasi, yang mana nilainya adalah RM200. Diorang dah jimat banyak kat situ, sebab kalau ikut harga asal dia lebih daripada 250. Dan yang kedua package LEF dengan 2 botol Royal Vita C. Dan yang ketiga package LEF dengan satu kotak neoganik 30 stick. So semua harganya sama, adalah RM200. So keuntungan untuk mereka mendapat diskaun yang besar untuk mula amalkan produk CNI, untuk mula test makan produk CNI, nak tengok sama ada berkesan ataupun tidak kepada tubuh badan mereka. Dan kepada anda selaku perujuk langsung mereka, anda akan dapat insentif sebanyak RM50, RM50 untuk setiap package yang anda jual. Anda jual kat diorang harga 200, macam jadi ahli dapat produk ni dapat dengan harga yang murah, anda sebagai seorang referral mereka juga akan mendapat RM50. So satu jumlah yang cukup besar, dan dalam masa sama juga masih lagi PBBB dan berjalan. Dan ini adalah package yang seterusnya, promosi khas insentif pembelian ulangan pun sama, kita lanjutkan sehingga hujung tahun. Next slide. Okay, Dr. Zaidi boleh next slide. Okay, so untuk pemilihan ulangan, kalau mereka rasa produk itu bagus. Okay, no problem. Okay, so kalau kita tengok lepas mereka amalkan produk dengan menjadi seorang CBO dan yang mereka rasa produk itu bagus, mereka masih lagi boleh meneruskan package tersebut pada bulan-bulan seterusnya melalui promosi khas insentif pembelian ulangan ini. Dan package ini saja bukan tidak tertakluk kepada CBO yang baru,
Maknanya kalau anda yang dah sedia ada CBO pun masih boleh beli package ni dengan harga yang cukup istimewa. Kalau tengok kat situ penjimatan RM63, RM58, RM58 bergantung kepada package mana yang mereka ambil. Dan jika mereka adalah direct referral anda, automatik anda akan dapat RM25 untuk setiap pembelian ulangan yang dibeli kembali oleh para CBO di bawah rangkaian anda. Dan lagi best kalau anda dah AM dan ke atas dan maintain kelayakan sebagai seorang pencapai bonus kepimpinan, anda akan dapat ekstra lagi RM25. So total RM50 juga. Dan perkara ini akan berlaku setiap bulan dan juga apa yang specialnya untuk insentif pembelian melalui package NEI 2 ni, bonus akan masuk secara mingguan, akan masuk setiap minggu, tetapi dengan syarat anda cukup syarat minimum yang telah ditetapkan oleh company. Untuk yang package pembelian baru tadi, at least 100 PSPV dalam bulan tersebut. Kalau bulan 2, maknanya dalam bulan 2 tu anda kena dapatkan 100 PSPV dulu dan bonus akan diberikan kepada anda setiap minggu. Okay, next. Seterusnya, hello. Okay, so yang seterusnya package WSP WSP yang mana tak silap saya bulan lepas baru saja dikeluarkan poster ini, iaitu poster package WSP Wellness Special Package untuk tahun 2023. Kalau kita tengok dekat sini, special untuk anda-anda terutamanya untuk AM dan ke atas, dengan setiap penjualan package-package yang disebutkan di sini, dia dapat win-win situation juga. Anda sebagai seorang CBO, sebagai seorang AM akan mendapat insentif special sebagai seorang AM dan ke atas, dan bagi untuk para CBO di bawah rangkaian anda, bila beli package ni pun dapat macam-macam keistimewaan. Contohnya kalau beli satu Offspring, dapat percuma satu kotak SBS Coffee dengan harga yang cukup istimewa. PPV dia masih lagi maintain, dan juga macam package LEF ataupun LEF, Neoganic dapat percuma satu Lyophilus Royal Jelly. Lepas tu kalau beli LEF, produk yang cukup luar biasa ni, beli 6 dapat percuma 2, beli 3 dapat percuma 1. Tapi lagi best, pada malam ni kita ada special promo kepada anda semua pada penghujung sesi nanti. Dan contoh kalau beli Royal Jelly 10 kotak akan dapat free 3 kotak. Okay, next. Banyak lagi kalau anda tengok di dalam package-package yang telah diberikan, yang telah dibuat promosi untuk WSP ni, memang cukup menarik dan PV-nya pun cukup best. So sebagai seorang pengguna yang tegar ataupun consumer yang memang sentiasa amalkan produk, especially anda sendiri ataupun anda punya downline, pastikan gunakan promosi wellness package ni sebaik-baiknya. So maknanya pastikan anda gunakan sebanyak mungkin diskaun yang telah diberikan oleh pihak syarikat. Okey, dan selain daripada itu, kita punya promosi kempen di dalam sosial media sekarang pun dah semakin bercambah. Okey, tahniah dan terima kasih kepada para challenger-challenger di dalam media sosial, terutama di dalam Facebook dan juga di Instagram, di mana kita tengok sahutan oleh pihak syarikat telah disambut baik oleh anda semua, para CBO. Tengok ada banyak sekali posting yang telah dibuat oleh para CBO, termasuklah mungkin salah satu nama yang ada dalam ni adalah nama anda. Banyak sekali, lebih daripada 1000 posting telah dibuat di dalam Facebook, Instagram dan juga TikTok. Okay, so pastikan yang mana belum buat ataupun yang tengah buat ni, kita memang galakkan anda untuk meriahkan lagi sosial media. Jangan lupa lepas anda buat posting berkenaan dengan LEF ataupun Life Enzyme, pastikan anda menggunakan 3 hashtag utama ni. Hashtag saya sudah enzyme, hashtag enzyme dan juga hashtag CNI Malaysia. Dan kalau anda nak cari posting-posting yang sebelum ni oleh rakan-rakan CBO yang lain, anda boleh search dengan menggunakan hashtag yang sama. So anda boleh tengok lebih daripada 1000 posting yang telah berada di dalam sosial media. So pastikan pada tahun 2023 ni lebih banyak lagi posting berkenaan dengan enzim, dengan LEF dibuat di dalam Facebook ataupun di dalam TikTok ataupun di dalam Instagram, supaya ramai-ramai dapat tahu tentang manfaat produk yang cukup luar biasa ini. Okey, itu antara apa yang kita nak kongsikan, sedikit update berkenaan dengan apa yang telah dijalankan dan sedang masih berlaku sehingga kini. So lagi banyak testimoni, lebih banyak cerita kebaikan tentang produk CNI, terutamanya enzim ni. So lebih ramai akan buka mata dan akan cuba nak
akan nak cuba try makan produk tersebut. Okey. So jadinya saya pun dah berceloteh panjang dan rakan kita pun dah makin ramai di dalam ni. So pastikan sebelum kita bermula sedikit pesanan seperti biasa kepada anda semua, mikrofon ditutup sepanjang sesi ini berlangsung, dan jika anda tidak menggunakan nama sebenar, sila type nama sebenar anda di dalam ruangan chat box dan insyaAllah kita akan tolong tukarkan. Penting untuk kami untuk sebagai record ataupun sebagai sebagai tujuan pendaftaran. Dan seterusnya, jika anda ada sebarang kemusykilan berkenaan apa yang dikongsikan oleh speaker kita pada malam ini, anda boleh tuliskan kemusykilan anda, soalan-soalan anda di dalam ruangan chat box dan kita akan cuba menjawab pada pengakhir sesi nanti. Okey, jadi seterusnya, saya nampak slide ada sedikit lag di sini. Okey, so pada malam ini saya pun tak nak cerita panjang. Macam saya beritahu tadi, malam ni kita ada topik yang cukup istimewa. Banyak benda yang akan dikongsikan dengan anda oleh speaker kita yang cukup luar biasa hebat, iaitu pakar pemakanan CNI Dr. Zaidi Muhammad, yang akan berkongsikan anda tentang bagaimana enzim membantu dalam sistem imun. Jadi, so sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh kepada Dr. Zaidi. Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih kepada Encik Rizwan. Dengar suara saya? Jelas? Ada sikit lag tapi okey kot. Sila. Tapi okey Okey, saya teruskan perkongsian saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua yang ada pada malam hari ini untuk kita sama-sama teruskan kita punya proses menimba ilmu dalam setiap bulan dan tentunya dalam program enzim secara online ini yang dinamakan enzim online program. Baik, dan untuk malam ini seperti yang Encik Rizwan kongsikan, kita adalah enzim kuatkan sistem imun, di mana ini merupakan topik yang ke-8 ataupun ke-9 dalam siri enzim online program ini, di mana yang untuk pengetahuan anda semua telah dimulakan pada bulan Jun yang lalu, Jun 2022 yang lalu, dan kini pada bulan ke-8, ke-8 untuk berkenaan dengan sistem imun kita. Jadi saya ingin berkongsi kepada anda semua. Jadi malam ini ada 6 topik yang ingin saya kongsikan kepada anda semua. Yang pertama, sistem imun manusia itu sendiri. Apa itu sistem imun? Dan bagaimanakah sistem imun ini dia membantu dalam kesihatan. Kemudian yang kedua, fungsi dan peranan sistem imun badan kita. Dan yang ketiga, seterusnya kita ingin membicarakan keadaan dan juga masalah kesihatan berkaitan dengan sistem imun kita. Mungkin semua ini kita tahu badan kita lemah, kita boleh terkena jangkitan dan sebagainya, tapi yang berkenaan dengan sistem imun badan kita. Dan yang keempat, kita nak tahu tanda dan juga punca jika sistem imun kita bermasalah. Yang kelima, risiko terjadinya. Dan yang keenam, bagaimana enzim CNI dapat membantu. Jadi ini 6 topik yang ingin kita kupas lebih lanjut dalam topik kita, enzim kuatkan sistem imun. Jadi untuk berkenaan dengan sistem imun badan kita, sebenarnya sistem imun badan kita merupakan struktur ataupun proses biologi dalam badan yang melindungi dan juga melawan penyakit. Setiap tubuh badan kita mempunyai sistem imun yang merupakan rangkaian kompleks sel-sel dan organ khusus yang melindungi tubuh daripada kuman dan penyerang asing lain. Sistem imun ni dia melindungi tubuh daripada jangkitan melalui rangkaian sel-sel bahan kimia, peredaran kimia dalam badan kita, tisu dan juga organ yang kompleks. Sistem imun yang kurang aktif ataupun terlalu aktif, dua-dua pun boleh menyebabkan pelbagai permasalahan kesihatan kepada kita. Jadi nanti kita nak tahu lebih lanjutlah berkenaan dengan kalau
kurang aktif, apa masalah yang boleh disebabkannya, kalau terlalu aktif bagaimana pula. Okey, kemudian seterusnya sistem imun ni tugasnya yang utama seperti yang saya dah kongsikan ni adalah untuk melindungi tubuh daripada jangkitan. Dia berfungsi untuk mengenal patogen daripada virus hingga cacing ataupun parasit. Okey, kerana setiap kuman-kuman ini mempunyai satu tanda khas antara mereka. Jadi sistem imun badan kita mengenal ini sebagai molekul asing dan membantu badan untuk menyingkirkan dan menghapuskannya, dan juga membezakannya dari jaringan sendiri. Jadi dia tak attack jaringan normal manusia itu sendiri. Dan selain itu, seperti yang kita dah tahu, sistem imun ini dia tugas utama dia melindungi tubuh daripada jangkitan. Apabila kuman-kuman yang kecil ini, zarah kecil ini masuk dan menyerang badan, badan boleh menghasilkan ini dua komponen yang penting dalam badan kita, iaitu sel darah putih untuk melawan jangkitan, dan sel darah putih ini mengenal pasti kuman-kuman ini menghasilkan antibodi. Ini bahagian yang kedua. Apabila dia dah kenal pasti, dia akan menghasilkan antibodi untuk melawannya dan membantu tidak balas imun yang berlaku, untuk menghapuskannya dan menghilangkannya daripada tubuh badan kita. Dan fungsi yang uniknya juga, sistem imun badan kita juga mampu untuk mengingat serangan daripada jangkitan kuman tersebut melalui sistem yang spesifik dalam dua badan kita. Mekanisme reaksi yang pertama dan yang kedua adalah spesifik. Inilah tadi salah satu dari fungsi sistem imun badan kita, supaya dia ingat jangkitan yang pernah kita tidak. Okey, baiklah. Itu berkenaan dengan apa itu sebenarnya sistem imun badan kita. Tapi sebenarnya sistem imun badan kita dia tak ada satu organ yang spesifik saja. Sistem imun badan kita sangat berkait antara sistem-sistem badan yang lainnya. Jadi kita nak tahu apakah organ yang berkaitan dengan sistem imun kita. Okey, yang pertama adalah kulit kita. Okey, di sini yang pertama daripada 7 adalah organ kulit kita. Dia merupakan barisan pertahanan yang pertama yang membantu untuk menangkis daripada kuman-kuman yang saiznya bersaiz lebih besar ke dalam badan kita. Jadi dia dapat untuk menangkis daripada serangan kuman tersebut. Jadi ia merupakan sebahagian daripada badan kita. Kemudian yang kedua, organ yang berkaitan adalah tulang kita. Lebih spesifik lagi adalah bahagian sumsum tulang kita. Bahagian dalam tulang kita itu sebenarnya dia membantu untuk menghasilkan sel-sel imun. Jadi penting untuk kerana kesihatan tulang kita daripada dalam tu lagi, kerana sumsum tulang ini selain daripada menghasilkan sistem imun, dia juga membantu pelbagai lagi fungsi dalam badan kita. Antaranya adalah untuk penghasilan sel-sel darah kita, sehingga membantu untuk memperbaiki dan juga dapat untuk membantu dalam kesihatan sistem imun kita. Okey, itu yang kedua. Kemudian organ yang ketiga adalah kelenjar thymus. Okey, kelenjar thymus ni terdapat di bahagian kita punya saluran pernafasan dan juga pencernaan kita, saluran masuk itu. Okey, kalau kita lihat di bahagian tengah badan kita, dada kita, okey, dia fungsinya adalah untuk menghasilkan sel imun yang matang. Okey, di sini sel-sel imun akan dimatangkan oleh kelenjar thymus ni, yang fungsinya dalam bahagian hormon berkaitan dengan imun sistem kita. Di sinilah sel-sel imun juga akan setengah, ada beberapa jenis akan matang di sini, kelenjar thymus. Kemudian yang keempat, sistem limfa. Okey, sistem limfa kita sebenarnya dia membantu untuk sel-sel imun badan kita, okey, sel-sel darah putih dan sebagainya, okey, bergerak antara tisu dan juga aliran darah.
Dia dapat membantu jika aliran darah sistem limfa ini baik, jadi kita punya sistem imun badan kita akan bertambah dengan baik. Kemudian yang kelima adalah nodus limfa yang merupakan dia punya stesen komunikasi. Dia penting kerana dia juga berkaitan dengan saraf juga, kerana nodus limfa ini membantu untuk sistem imun kita beroperasi dengan lebih optimum. Kemudian yang keenam adalah bahagian limfa, okey, ataupun spleen. Dia memperoleh maklumat daripada darah kita, sama ada darah kita jadi dia akan membantu untuk proses bicara sebelum ini sistem imun kita Sorry Dr. Zaidi, lekat-lekat. Boleh ya, suara lekat-lekat. Like. lebih kurang 80% terdapat pada kita punya saluran kita. Saya off video ya. Okey. Okey. Sekarang jelas Cik Rizwan. Sekarang better. Bincang ada enam organ berkaitan. Yang ketujuh adalah dinding usus kecil ni merupakan satu organ yang sangat penting kerana reseptor berkaitan dengan sistem imun kita 70 hingga 80%-nya terdapat pada dinding usus pencernaan kita ni yang kecil ni. Okey, fungsinya adalah untuk mengesan patogen ataupun kuman-kuman ni dalam saluran pencernaan, kerana apa yang kita makan tu biasanya terdedah pada virus dan juga kuman-kuman. Jadi dinding usus kecil ni membantu untuk mengesan kuman-kuman ini sehingga dapat memberitahu askar-askar dalam badan kita, sel imun kita untuk menghapuskan. Jadi ini 7 organ utama yang berkaitan dengan sistem imun badan kita. Jadi apabila organ ini ada permasalahan, okey, ada menunjukkan simptom di bahagian-bahagian organ ini, jadi ada keadaan dan juga masalah kesihatan yang boleh terjadi akibat daripada sistem imun badan kita lemah dan juga terlalu aktif. Okey, ingin saya kupas beberapa yang utama. Okey, yang pertama adalah berkaitan jika sistem imun badan kita rendah, kalau kita panggilkan adalah hypoimun, okey, maksudnya sistem imun dia adalah kurang, jadi dia boleh menyebabkan badan mudah untuk terkena penyakit disebabkan oleh pelbagai penyakit-penyakit yang disebabkan oleh akibat kuman-kuman dan juga jangkitan, disebabkan oleh daya imun badan kita rendah kerana virus ataupun kuman ni memang sentiasa berada di sekitaran kita. Jadi dia menunggu masa saja apabila imun badan kita rendah, dia boleh menyerang sehingga menyebabkan badan kita jatuh sakit, terkena jangkitan kuman, terkena demam, terkena sesama dan juga jangkitan pada bahagian paru. Dan boleh juga terkena jangkitan pada usus dan juga lebih teruk lagi pada organ-organ di dalam badan kita jika tidak dikawal. Itu jika imun badan kita lemah. Terutamanya pada sekarang ini tentunya dengan pelbagai keadaan cuaca yang tidak menentu di dalam negara kita, sampai sekejap panas, sekejap hujan, kemudian mudah untuk kita terkena penyakit. Jadi badan kita supaya dia badan kita tidak terkena penyakit yang akibat daripada luaran ini, okey, seperti kuman-kuman, virus-virus, bakteria ini bukan daripada luaran. Jadi jika imun badan kita lemah, pelbagai penyakitlah berkaitan dengannya, kemudian bronkitis dan sebagainya lah, jangkitan-jangkitan pada saluran pernafasan, kemudian pada saluran pencernaan, boleh menyebabkan gastritis, okey, boleh menyebabkan luka pada dinding pencernaan kita, okey, perut kita. Jika imun badan kita rendah, dia mudah untuk terkena penyakit pada kita punya pernafasan dan juga kita punya pencernaan. Itu jika sel imun badan kita lemah. Okay, kemudian seterusnya ada juga penyakit-penyakit yang lebih spesifik
diakibatkan oleh sel imun badan kita yang lebih aktif sehingga dia menyerang sel-sel yang normal dalam badan kita. Bicarakan nanti di dalam topik seterusnya. Antaranya ia dinamakan adalah penyakit autoimun. Okey, autoimun ni penyakit yang boleh menyebabkan sel-sel imun dalam badan kita menyerang sel yang normal itu sendiri sehingga mengakibatkan kesan ataupun simptom-simptom ataupun tanda-tanda yang boleh di mana bahagian sel imun itu menyerang. Yang pertama, yang paling dikenali adalah Systemic Lupus Erythematosus, iaitu SLE, lupus, juga dikenali sebagai lupus. Ia dikenali sebagai penyakit kronik di mana tubuh badan pesakit itu menghasilkan protein darah yang banyak. Protein darah yang dipanggil antibodi ini, dan kesan daripada SLE ini memang biasanya memang agak berat kesannya kerana dia melibatkan banyak-banyak organ, manakala gejala yang timbul pula adalah tidak spesifik. Kita tak tahu kenapa dia menyerang, sehingga dia tak ada tanda-tanda yang spesifik lah. Jadi boleh saja pelbagai keadaan menyebabkan SLE ini. Itu penyakit autoimun yang pertama. Kemudian yang kedua adalah psoriasis. Psoriasis ini adalah penyakit autoimun yang menyerang kulit. Di sini organ kulit dia serang, sehingga mempengaruhi sel kulit sehingga sel kulit baru yang menjadi matang terlalu cepat padahal sel tua tak gugur lagi. Maksudnya pergantian sel tu terlalu cepat sehingga yang lama tu tak sempat nak luruh lagi, sel baru dah terhasil sehingga menyebabkan pelbagai gejala diakibatkan oleh penyakit psoriasis ni, itu utamanya inflamasi lah, dan juga rasa sakit pada bahagian yang kulit yang terkena psoriasis ni, kemudian kulit bersisik, terutamanya pada kulit kepala, lutut, pinggang dan juga pergelangan tangan. Itu penyakit autoimun yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini juga sering berlaku, iaitu rheumatoid arthritis. Dia melibatkan masalah sistem kita punya otot dan juga tulang, di mana berlakunya keradangan pada sendi-sendi. Jadi untuk arthritis ni dia menyebabkan sendi-sendi bengkak, sakit dan juga kaku. Dia bukan macam gout, tapi dia lebih sendiri, dia bengkak sendiri dari dalam. Biasanya dihadapi oleh kaum wanita berbanding lelaki, lebih ramai kaum wanita. Dan ia lebih kerap bermula dalam lingkungan umur 35 hingga 45 tahun. Dah mulalah untuk terkena arthritis ini. Kemudian seterusnya, yang terakhir, jika autoimun, salah satu yang berkaitan dengan sistem imun kita adalah sistem pencernaan, iaitu satu penyakit yang dinamakan ulcerative colitis. Ini merupakan ulcer pada kita punya bahagian GI tract, sehingga menyebabkan kita punya perut menjadi bermasalah. Itu ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan imun kita. Jika lemah, dia boleh menyebabkan pelbagai jangkitan daripada luaran, dan jika dia terlalu aktif, dia boleh menyerang tubuh badan kita di Dr. Zaidi, tak dengar. Okey, sebentar sebab dia cakap line dia tengah problem. Alright, so kita tunggu sebentar sebab memang tak dengar sebab dia dah terkeluar sekarang ni. Line rumah dia agak tak okey, dia tengah cuba connect masuk balik sekarang.
So kita tengah menunggu Dr. Zaidi untuk join balik lah. Sebentar Okey, Cik Rizwan, saya dah join. Okey, dah masuk balik. Okey, bagus. Dengar tak? Ah, so, Okey. okey, kita dengar. Okey, saya Alright. minta maaf. Tadi perkongsian okey, lancar je ke sangkut-sangkut? Ada juga sangkut-sangkut walaupun dah tutup video. Okey, baik-baik. Saya cuba lagi ya. Alright. Okey. Ah. Alright. So kalau ada apa-apa tak faham nanti boleh tanya dalam chat box lah. Kita akan jawab belas kalian. Okey, baik-baik. Okey, sambung balik Dr. Zaidi. Okey, baik. Saya teruskan perkongsian berkenaan dengan sistem imun kita, badan kita. Tadi kita dah tahulah, dah sentuh apa itu sistem imun badan, apa penyakit yang berkaitan dengannya. Jika imun badan kita rendah, kita akan mudah terkena jangkitan daripada sumber luaran, kuman luaran, okey, seperti bakteria, virus, kuman dan sebagainya. Kemudian jika sistem imun badan kita terlalu aktif, dia boleh menyebabkan pelbagai masalah autoimun seperti yang kita dah bicarakan tadi, seperti artritis ataupun lupus. Kemudian boleh juga jadi penyakit autoimun ini di bahagian pencernaan kita, iaitu celiac disease dan juga ulcerative colitis. Okey. Kemudian kita nak tahulah apakah punca dan juga faktor-faktor kita boleh mendapat permasalahan pada sistem imun badan kita. Okay, yang pertama tentunya adalah sejarah keluarga dan yang mempunyai penyakit autoimun. Jika keluarga ataupun mak ayah kita, adik-beradik kita ataupun saudara mara kita mempunyai masalah penyakit berkaitan dengan imun atau imun khasnya, jadi kita pun lebih berpeluang untuk mengalami permasalahan yang sama. Kemudian yang kedua adalah dari segi jantina dan juga status hormon. 75% penyakit autoimun berlaku di kalangan wanita. Itu berkaitan dengan autoimun. Memang wanita memang lebih tinggi dia punya risiko. Tapi untuk lelaki, dia lebih mudah untuk terkena jangkitan daripada luaran jika selalu rendah sistem imun badan kita, kerana hormon testosteron dalam badan kita sebenarnya dia memang berperanan langsunglah untuk penghasilan sel imun yang berkualiti. Jadi untuk orang lelaki memang dia selalu terkena jangkitan ataupun sakit akibat daripada imun badan rendah. Tapi untuk wanita, dia penyakit autoimun pula tinggi. Okey, kemudian yang ketiga, punca ataupun faktor-faktor yang boleh menyebabkan penyakit berkenaan dengan sistem imun ini adalah pendarahan kepada persekitaran dan juga bahan kimia yang bertoksik. Kemudian yang seterusnya, kurang nutrisi ataupun zat makanan. Jadi sistem imun badan kita yang ada banyak organ yang saya dah kongsikan tadi memerlukan nutrisi ataupun zat-zat makanan supaya organ-organ tersebut dapat berfungsi dengan baik untuk sistem imun badan kita. Kemudian yang seterusnya, kurang air, kurang tidur. Kurang tidur ni pula memang sangat membantulah sistem imun badan kita berfungsi dengan baik, kerana dia membantu untuk badan kita reset balik dan juga sistem dalam badan kita, terutamanya sistem imun badan kita reset supaya dia dapat berfungsi dengan lebih optimum. Kemudian yang seterusnya, punca adalah tidak aktif secara fizikal. Seperti saya katakan tadi, ada satu lymph nodes ataupun nodus limfa tu memang pergerakannya memang secara langsung dia berakibat dengan fizikal badan kita. Jika kita aktif, lebih lancar. Kalau kita tidak aktif, sistem imun badan kita akan menurun. Itulah punca dan juga faktor-faktor yang boleh terjadi. Kemudian kita nak tengok tanda dan juga simptom sistem imun badan kita bermasalah. Yang pertama, stres dan juga tekanan. Stres dan juga tekanan ni sama-sama menyebabkan sistem imun badan kita rendah. Apabila imun badan kita rendah, dia menyebabkan stres. Jika kita stres, dia boleh menyebabkan imun badan kita rendah. Jadi memang dia sangat berkait rapat. Kemudian seterusnya, tandanya adalah cepat letih dan juga tidak bertenaga. Ini tanda yang memang secara umumnya lah, jika orang tu
cepat letih dan tidak tenaga, mungkin salah satunya sistem imun badan dia bermasalah. Kemudian yang ketiga, dia sering jatuh sakit. Okay. Kalau orang tu lemah sistem imun badan dia, seringlah dia jatuh sakit. Kemudian dia mudah untuk terkena jangkitan pada paru-paru, itu namanya pada lelaki. Kemudian sesama dan juga batuk, juga tanda sistem imun badan kita bermasalah. Kemudian yang penting juga keradangan kulit dan juga alergi. Penyakit-penyakit berkaitan kulit, kerana kulit kita juga berfungsi dalam sistem imun badan kita. Jadi kalau kulit kita masalah, mungkin salah satunya imun badan kita rendah. Kemudian seterusnya, sukar bernafas. Ini pun boleh terjadi apabila imun badan kita rendah. Okay. Dan juga masalah pencernaan. Masalah pencernaan kita bermasalah, dia boleh menyebabkan sistem imun badan kita rendah. Jika sistem imun badan kita rendah, dia boleh menunjukkan permasalahannya pada bahagian pencernaan kita, sehingga bila kita ada masalah pencernaan, mungkin salah satu disebabkan oleh sistem imun badan kita rendah. Okey, seterusnya kita nak tahu komplikasi. Jika sistem imun badan kita ni dia tidak seimbang lah, terlalu lemah ataupun terlalu aktif. Okey, ada 6 komplikasi yang ingin saya kongsikan kepada anda semua. Yang pertama adalah jangkitan yang berulang. Okey, jika sistem imun badan kita rendah, dia memang komplikasinya setiap tahun mungkin kita boleh terkena lebih daripada 6 hingga 10 kalilah sakit disebabkan sistem imun badan kita rendah. Kemudian yang kedua, gangguan sistem imun. Okey, gangguan autoimun, ini pun boleh terjadi jika sistem imun kita bermasalah. Kemudian seterusnya, dia juga boleh menyebabkan kerosakan pada jantung, paru-paru, sistem saraf dan juga saluran penghadaman kita. Kalau imun badan kita rendah ataupun terlalu aktif, dia boleh, dua-dua je boleh menyebabkan kerosakan pada jantung dan juga sistem-sistem lain dalam badan kita, kerana sistem imun badan kita memang sangat berkait rapat dengan sistem-sistem lain dalam badan kita. Okey, kemudian yang keempat, untuk kanak-kanak lah terutamanya, jika imun badan dia bermasalah, pertumbuhan akan menjadi perlahan. Jadi sekarang ni memang pentinglah untuk kanak-kanak sentiasa meningkatkan imun badan dia supaya pertumbuhan dia lebih optimal. Okey, kerana sekarang ni memang dalam kerajaan itu sendiri, Kementerian Kesihatan Malaysia sangat menekankan pertumbuhan kanak-kanak yang sihat dan mengelakkan bantutlah pada kanak-kanak. Dan yang keenam, kematian akibat jangkitan yang serius. Jika jangkitan yang kita dapatkan daripada luaran itu bertambah buruk, jika kita makan ubat antibiotik secara sesuka hati dan tidak menghabiskannya, dia boleh menyebabkan badan kita mengalami satu keadaan dinamakan rintangan antibiotik lah. Jadi apabila kita tak kawal jangkitan kuman ini, dia boleh menyebabkan kematian pada akhirnya yang dinamakan sepsis. Jadi sangat pentinglah untuk kita memelihara sistem imun kita, terutamanya daripada jangkitan luaran dan terutamanya supaya badan kita tak terkena jangkitan daripada luar yang serius sehingga boleh mengakibatkan kematian. Okey, baik. Itulah kita dah kupas berkaitan dengan sistem imun badan kita. Bagaimana, apakah penyakit-penyakit yang berkaitan dengannya, bagaimana ia terjadi, apakah punca-puncanya, tanda dan juga simptom dan juga komplikasi berkaitan dengan sistem imun badan kita. Jadi kita nak tahulah bagaimana CNI enzim dapat membantu dalam kesihatan sistem imun badan kita. Okey, di sini kita boleh lihatlah sebenarnya daripada enzim di CNI kita, ia merupakan pemangkin tugas organ dan juga makanan kesihatan. Ada 6 fungsi utamanya yang terlibat dalam sistem imun. Ada
5 iaitu yang ingin saya kupas untuk anda semua. Yang pertama adalah penguraian toksin, di mana apabila sistem imun badan kita bekerja dengan baik, tentunya dia akan menghasilkan toksin akibat daripada jangkitan-jangkitan kuman tersebut. Setelah dihapuskannya, jadi tugas enzim CNI untuk membantu penguraian toksin yang terhasil daripadanya untuk disingkirkan daripada badan kita. Kemudian yang kedua, fungsi enzim untuk sistem imun adalah untuk mencuci darah. Darah yang baik dapat membantu dalam sistem imun bekerja dengan lebih baik. Jadi fungsi enzim CNI dalam mencuci darah ini sangat membantu sistem imun badan kita. Kemudian seterusnya, yang ketiga, CNI enzim mempunyai anti-inflamasi, antibakteria dan juga antivirus, di mana keseluruhan 4 anti ini dia memang membantu secara langsunglah kepada sistem imun badan kita. Kemudian yang kelima, regenerasi sel. Di sini tugas enzim CNI sebenarnya membantu dalam penghasilan sel yang baru yang lebih baik. Jika terdapat terjadinya keradangan sama ada daripada jangkitan daripada luaran ataupun sel imun dalam badan kita yang menyerang diri kita sendiri, terjadinya keradangan. Jadi di sini enzim dengan antiinflamasi, kemudian dengan regenerasi sel, pertumbuhan sel yang lebih baik, dia dapat membantu dalam mengurangkan keradangan tersebut dan menghasilkan sel yang lebih baik untuk kesihatan sistem imun badan kita. Kemudian yang keenam, dia mengawal atur dan juga pemeliharaan. Tentunya salah satu fungsi utama juga daripada enzim CNI adalah supaya sistem imun badan kita berfungsi secara optimum. Yang kurang akan ditingkatkan, yang terlebih aktif akan dioptimumkan supaya sistem imun badan kita ni dapat berfungsi dengan baik sehingga dia tak menyebabkan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan autoimun. Kemudian ada dua lagi manfaat kesihatan daripada LEAF, Enzyme Advanced Formula, di mana tentunya kesihatan usus sangat bermanfaat untuk sistem imun kita, dan juga dia juga membantu untuk dalam kesihatan darah yang secara langsung bertindak untuk bersama-sama sistem imun dalam melindungi tubuh badan kita. Okey, baik. Di sini kita lihat tentunya enzim sebagai setiap katalis setiap fungsi badan. Kita lihat kajian saintifik LEAF memang membuktikan bahawa life enzyme DCNI ini sangat membantu sistem imun badan kita. Yang pertama adalah fungsi anti radang yang meningkat lebih daripada 155%, kerana keradangan ini boleh terjadi apabila jangkitan daripada luaran ataupun bila dah masuk dalam badan kita, sama ada masalah itu berada dalam badan kita sendiri. Okey. Kemudian yang seterusnya, tinggi antioksidan dengan SOD Light 22.605.000 U per stick. Antioksidan dalam enzim CNI ini memang tinggi sehingga dia membantu untuk mengurangkan toksin dalam badan kita yang boleh menyebabkan sistem imun badan kita bermasalah. Kemudian seterusnya, probiotics dalam usus meningkat 12 hingga 19%. Probiotics ni juga penting untuk kesihatan imun kita kerana secara langsunglah sistem penghadaman kita baik, sistem imun badan kita juga akan baik. Dan yang seterusnya, kajian saintifik enzim ini dapat membuktikan bahawa dia membantu sistem imun badan kita kerana ia meningkatkan kadar pertumbuhan sel apabila luka. Jadi kadar pertumbuhan sel itu lebih baik dan lebih cepat, 40 hingga 78%. Okey, baiklah. Itu berkenaan dengan bagaimana enzim dapat membantu, dan kita nak bincang juga beberapa produk lain yang berkaitan dengan sistem imun badan kita. Yang pertama adalah Estacy, yang terdiri daripada 500 mg vitamin C dan juga kalsium untuk kesihatan sistem imun. Bekalkan vitamin C untuk sel darah putih. Keistimewaannya lagi adalah kekal dalam badan lebih lama, dan Estacy daripada CNI merupakan vitamin C generasi yang ketiga. Kemudian produk yang bagus juga untuk sistem imun badan kita adalah DMG. Okey. Ia merupakan ekstrak aprikot diperkaya dengan choline, vitatrate,
vitamin B6 dan juga vitamin B12. Ia merupakan penggalak metabolik, meningkatkan metabolisme badan kita supaya sel imun badan kita bertindak dengan lebih baik, menambah prestasi fizikal dan juga mental, bagus untuk saraf kerana ada DMG dan juga vitamin B6 dan juga B12. Okey, kita lihat bagaimana saranan pengambilan untuk ketiga-tiga produk yang berkaitan dengan sistem imun ni. Okey, yang pertama adalah Life Enzyme 4 sachet ataupun LEF 3 stick minggu pertama, 2 stick pada minggu kedua dan seterusnya. Untuk ecstasy 2 hingga 4 biji sehari. DMG 6 spray di bawah lidah 3 hingga 4 kali sehari. DMG ni boleh digunakan bila masa apabila perlu. Kemudian seterusnya produk tambahan lainnya yang berkaitan juga dengan sistem imun badan kita. Ada 5 di sini yang mungkin boleh menjadi pilihan. Yang pertama adalah Royal Jelly sebagai nutrisi. Jika badan kita tak cukup nutrisi, badan seluruh sistem badan kita tak akan berfungsi dengan baik. Kemudian Neoganic untuk membantu detox. Kemudian Mary Calcium Plus kerana ada mineral yang juga berfungsi sebagai zat-zat untuk membantu sel imun badan kita berfungsi dengan baik. Kemudian probiotics untuk imun badan kita lah tentunya, pencernaan kita sihat, imun kita sihat. Dan yang kelima adalah Tigeron. Tigeron juga bagus untuk orang yang ada masalah autoimun ni. Jadi bagus untuk kita sarankan. Okey, kita nak lihat beberapa testimoni akibat masalah kulit gangguan dan juga gangguan sistem imun daripada LEF dan juga Life Enzyme. Yang pertama, kita kongsikan daripada Puan Halimah daripada Changlun. Okey, beliau mengalami kulit sangat kering, kasar, merekah dan juga gatal. Okey, mengamalkan LEF 1 stick 2 kali sehari selama 3 bulan. Kini telah sembuh sepenuhnya dan juga kulit menjadi bersih dan juga cantik. Tidak lagi gatal kerana salah satu manifestasi sistem imun badan kita bermasalah adalah pada kulit. Pada puan ini jadi pada kulit tangannya. Okey. Kemudian seterusnya adalah daripada Lai Huatek daripada Perak. Okey, mengalami masalah psoriasis. Ini merupakan penyakit autoimun. Beliau menggunakan Life Enzyme selama 3 bulan, 2 sachet 3 kali sehari. Sebelum sarapan, makan tengah hari dan juga makan malam. Boleh lihatlah keadaan kulit beliau daripada sebelum dan juga selepas selama 3 bulan. Kemudian seterusnya daripada Lee Sok Fin daripada Perak, mempunyai penyakit kulit. Okey, kulit busuk, gatal, merah, bengkak dan juga ruam. Masalah sudah 10 tahun, pakar menyatakan masalah ini tidak boleh sembuh. Beliau menggunakan Life Enzyme 2 kali sehari selama setahun. Okey. Selama 3 bulan sudah nampak perubahan. Lepas itu masalah beransur sembuh. Setahun selepas ambil, masalah sembuh sepenuhnya. Sekarang tak lagi mengalami masalah tersebut. Kemudian seterusnya ada lagi individu ini mengalami masalah kulit selama 18 tahun. Mengamalkan setiap hari 2 paket Life Enzyme selepas 2 bulan, ada perubahan lah, memang ketara lah perubahan yang beliau alami. Okey. Dan bekas jururawat mengalami masalah kulit radang yang serius. Okey, ini mungkin juga penyakit autoimun. Okey. Selepas sebulan kita lihat ada perubahan selepas 2 bulan, dan yang terakhir selepas 3 bulan pengamalan Life Enzyme dah semakin baik. Okey, dan yang terakhir puan ini ada masalah kulit. Selepas pengambilan Life Enzyme selama 2 bulan, memang ketaralah penyakit berkaitan dengan sistem imun ataupun autoimun ini. Okey, kemudian yang terakhir, selain itu, apakah langkah-langkah lain yang boleh membantu untuk memelihara kesihatan imun kita? Yang pertama adalah untuk mengamalkan kebersihan yang baik. Ini adalah untuk mengelakkan jangkitan kuman daripada luar. Okey, basuh tangan dengan sabun dan juga selepas menggunakan tandas dan juga sebelum makan. Okey. Kemudian jaga kebersihan gigi kerana di bahagian gigi kita juga sangat
terdedah kepada kuman dan juga potensi ataupun risiko jangkitan daripada luaran. Okey. Kemudian yang ketiga adalah makan dengan betul, diet yang seimbang supaya membekalkan zat juga nutrisi untuk sistem imun badan kita. Kemudian yang keempat, aktif secara fizikal. Kerana apabila fizikal kita aktif, sistem dalam badan kita akan berfungsi dengan lebih baik. Yang kelima, dapatkan tidur yang cukup. Memang tidur yang cukup memang sangat penting. Yang keenam, uruskan stres. Dan yang ketujuh, elakkan terdedah. Maksudnya di sini adalah elakkan orang daripada terdedah kepada orang yang mengalami demam ataupun sesama jangkitan kuman ataupun lainnya, dan elakkan orang ramai jika kita mengalami jangkitan tersebut. Jadi itulah sedikit perkongsian saya pada malam hari ini berkaitan dengan enzim kuatkan sistem imun badan kita. Jadi saya nak cek juga Cik Rizwan kalau di ruangan chatbox ada persoalan. Okey, Dr. Zaidi, ada beberapa persoalan yang ditanyakan oleh rakan-rakan CBO kita sebentar tadi. Okey, salah satunya daripada Christina Awi. Jika limpa dibuang, bahaya tak? Dia tanya. Baik, hilang. Hello? Hello. Boleh dengar? Hello Cik Rizwan. Boleh dengar tak? Kurang jelas. Okey, dia tanya jika limpa dibuang, macam mana tadi? Sekejap. Jika limpa dibuang, bahaya tak? Spleen. Dengar? Oh. Okey, faham. Lain tak apa okey ni. Dr. Zaidi, are you there? Halo. Okey, sementara tunggu Dr. Zaidi masuk, kita pun tak nak buang masa yang panjang. Jom saya sharekan dulu terlebih dahulu link untuk yang sangat special untuk anda yang join pada malam ini. Kita akan buka tempahan kepada anda yang mana kita nak minta anda isi borang ni untuk dapatkan tempahan yang cukup istimewa. Sekejap saya share dulu skrin. Okey, so borang tempahan promosi istimewa khas untuk anda semua yang join pada malam ini. Sebentar banyak ni. Okey, boleh nampak skrin saya Boleh? Alright. So saya akan sharekan terlebih dahulu borang ni dan minta anda isi. Untuk anda semua, memang kita tak akan buka bila dah habis ni. Jadi kalau tanya saya ada lagi tak borang tu, kita memang tak akan bagi dah. Kita bagi malam ni dan minta lengkapkan sebelum petang esok pukul 6 petang so maknanya kalau anda terus isi malam ni, nanti kita akan hantarkan e-voucher tersebut kepada anda. So apa yang specialnya dengan e-voucher ini adalah, okey, boleh nampak skrin saya sebab saya sendiri pun macam hang ni. Okey, promosi khas enzim online program pada malam ini cukup istimewa di mana kita ada dua promosi, iaitu promosi pertama, beli 2 kotak LEAF 30 stick dengan harga RM376 dan anda akan dapat percuma satu kotak bateri LEAF 30 stick yang bernilai RM235, ataupun promosi B, anda boleh beli 2 kotak Life Enzyme 30 stick dengan harga RM318 dan percuma satu kotak bateri Life Enzyme 30 stick dengan harga RM191. Anda untung kat situ. So dua promosi yang cukup istimewa untuk anda semua para peserta yang hadir enzim online program pada malam ini sahaja. So setiap orang akan boleh mendapat 2 set, boleh membeli maksimum 2 set untuk setiap code package. So borang macam saya beritahu tadi lengkapkan sebelum petang esok pukul 6 petang dan tempoh sah voucher ini adalah sehingga 28 hari bulan 2 sehingga penghujung bulan 2 2023. So voucher ini bukan saja anda boleh guna sendiri tapi boleh dipindah milik kepada rangkaian anda, kepada CBO-CBO di bawah anda ataupun di mana-mana yang anda nak bagi boleh pindah milik. Dan seterusnya pembelian hanya sah dengan menggunakan e-voucher. Maknanya anda tak akan dapat promosi ini sama ada di website maupun di center-center. Hanya untuk anda semua yang join program pada malam ini. Jadi Dr. Zaidi? Hello. Dr. Zaidi,
Boleh dah? Okey. Okey, sementara rakan-rakan CBO kita tengah isi borang, jom kita jawab dulu soalan tadi. Yang pertama tadi, jika limpa dibuang, bahaya tak? Baik. Sebenarnya memang limfa ni memang sangat pentinglah untuk tubuh badan kita. Namun begitu, apabila dia dibuang, beberapa organ dalam badan kita mampu untuk membantu untuk menjalankan fungsi-fungsi limfa yang telah dibuang tadi. Jadi tak ada masalah lah sebenarnya. So tak ada masalah kalau dibuang tak bahaya. Tapi bergantung jugalah, kalau tak ada risiko buat apa nak buang. Maknanya kalau ada risiko yang tinggi, so kalau doktor dah macam tu, dah sarankan macam tu, ada cara kita kena buang lah. Okey. Betul. Okay, Jika masalah saja cerita. So untuk Christina, harap dapat berpuas hati dengan jawapan tersebut. Dan yang soalan yang kedua daripada Cik Ruslina Othman, kalau penyakit buah pinggang badan jadi bengkak-bengkak, boleh bahaya tak? Dan macam mana budak yang umur 14 tahun nak ambil produk LEF ni? Okey. Sebenarnya jika buah pinggang ada masalah memang sehingga menyebabkan bengkak pada badan kita, boleh menyebabkan pelbagai lagi penyakit lainnya. Jadi memang sangat bahaya. Sebaiknya untuk buat pemeriksaan lanjut sama ada buah pinggang masih berfungsi dengan baik ataupun bagaimana. Kemudian untuk pengambilan lift, saya sarankanlah untuk penyakit buah pinggang ni, pertamanya pergi cek dulu. Kemudian untuk lift boleh amalkanlah kerana dia pun baru remaja kan, boleh amalkan satu stick lift satu hari. Kalau penting kena check lah. Kalau dia perlu kawal air, memang dia perlu kurangkan air lah. Dan bagaimanalah, macam mana. Yes, betul. Saya setuju. Sebab buah pinggang ni bagi saya lah, selain daripada Dr. Zaidi, saya ada pendapat saya juga. Sebab saya pun ada pengalaman, pernah jumpa dengan orang yang bermasalah dengan buah pinggang ni. Ada sesetengahnya doktor tidak sarankan untuk ambil suplemen. So lebih baik tidak ambil suplemen yang berbentuk macam serbuk dan sebagainya lah. So mungkin boleh dengan bantuan DMG dan sebagainya, boleh membantu juga dari segi tambah tenaga dan sebagainya. Sebab tengok pada tahap. Tapi kalau doktor cakap tak ada kawalan air untuk minum dan sebagainya, dia orang boleh minum air banyak, so tak ada masalah untuk amalkan produk. Betul Dr. Zaidi? Betul. Okey. So ada dua soalan je pada malam ini, dan kalau ada boleh terus menjawab. Dan semua dah isi borang Dah isi borang sebab terima kasih. Okey, so nanti lepas petang besok kita akan hantar e-voucher tersebut kepada anda. Petang besok Dr. Zaidi ke ataupun hari Rabu nanti? Akan dihantar pada hari Rabu. Pada hari Rabu Okey, Cun. Okey, dan seterusnya sikit lagi yang kita nak. Tadi anda dah dengar apa yang Dr. Zaidi kongsikan pada malam ini. So sekarang ni masa untuk anda uji diri anda sendiri, okey, dengan soalan kuis yang Dr. Zaidi dah sediakan untuk anda. Dan lepas habis daripada anda jawab, anda boleh tengok sendiri berapakah markah anda yang telah anda berjaya dapat. Bentar saya punya ni campur pula dah. Apa saya letak? Okey. Dr. Zaidi dah share. Okey, ada saya pun terus share juga. Okey, so kita bagi masa lebih kurang dalam 2 minit untuk anda menjawab. Dan jika ada sebarang persoalan lagi, boleh teruskan bertanya dekat dalam ruangan chatbox pada mereka yang nakkan pencerahan. Okey. Boleh bertanya di dalam ruangan chatbox dan kita akan cuba membantu untuk menjawabnya. Okey, dan kalau dah jawab tu, semua dah jawab, boleh type done di dalam ruangan chatbox Okey, Dr. Zaidi ada apa-apa lagi nak share? Okey, tu saja. Setakat itu saja. Okey, so saya tengok dekat dalam ni pun
Semoga apa yang telah dikongsikan oleh Dr. Zaidi sebentar tadi bermanfaat untuk anda, terutamanya bila berjumpa dengan prospek-prospek di luar sana lah yang mengalami masalah seperti SLE, masalah dengan imun badan, nasi demam, sakit dan sebagainya. Ingatlah bahawa salah satu produk selain daripada vitamin C, produk yang cukup bagus adalah enzim, sama ada LEF maupun life enzyme. Okey? Dah habis jawab? Sorry malam ni Dr. Zaidi punya line tak apa okey Dr. Zaidi hari ni. Ada putus. Itulah agak putus-putus. Okey, tapi harapnya sampailah dan kita juga akan berkongsikan dengan anda video rakaman untuk sesi kita pada malam ini nanti akan datang. Okey, dalam minggu ni insya-Allah. Especially di dalam grup-grup WhatsApp nantilah. Dan pada mereka yang tak ada dalam grup WhatsApp CNI boleh dapatkan daripada upline anda yang ada dekat dalam grup-grup WhatsApp tu. So dah jawab soalan, semua dapat markah 5, 6 per 6. Okey, so anda sendiri tahu, anda dah tahu berapa skor anda, so anda boleh tengok sendiri. Dan kalau ada mungkin anda tak banyak yang tak berapa faham atau dan sebagainya, anda boleh tengok balik ulangan nanti. Dan kalau ada soalan, okey, kita masih lagi buka untuk soalan jika ada sebarang pertanyaan, terutamanya untuk kaitan antara LEF dengan sistem imun badan, macam mana lagi dia membantu. Mungkin ada yang tak apa-apa nak faham tadi. Okey. Tapi dalam masa sama, okey, kita pun dah nak sampai ke penghujungnya. Alright. So saya share lagi. Okey, semua dah jawab soalan Mudah, 4 per 6, 6 per 6. Okey, tak kisah berapa pun markah anda sendiri tahu. Dan kalau kalau anda rasa tak berapa okey nak tengok balik siaran ulangan nanti, okey, memang cukup bagus. So benda tu pun kita boleh ulang-ulang tengok mungkin juga kadang-kadang kali pertama tengok tadi pun ada lekat-lekat, so mungkin ada yang tak berapa nak berapa faham Okey, so sebelum saya terus lagi sekejap Okey, seterusnya tak banyak perkongsian kita pada malam ini sebab program kita pun bulan ini tak berapa banyak disebabkan oleh Chinese New Year, dan juga kita sekarang ni tengah jalankan untuk yang minggu ni kita dah buat LBA Summit 2022 yang mana untuk Chinese market dah lepas pada hari Sabtu, Ahad dan Isnin yang lalu. Manakala yang untuk berbahasa Melayu, pasaran berbahasa Melayu akan diadakan pada hari Sabtu yang akan datang, iaitu pada 18, 19 dan 20 Februari 2023, Sabtu, Ahad dan Isnin. Yang mana LBA Summit ni cukup istimewa kerana ianya tak semua orang boleh join, hanya mereka yang telah berjaya mencapai leadership bonus sepanjang tahun 2022 sahaja yang layak untuk hadir. So maknanya kalau yang baru join minta maaf anda tak boleh join, dan kita pun dah ada peserta-peserta dia dan kita akan jalankan pada hujung minggu ini, dan boleh dikatakan hampir daripada serata Malaysia yang akan join pada hari Sabtu, Ahad, Isnin ni. Okey, dan ianya akan dibuat di Wisma CNI di Diamond Hall, dan juga untuk penginapan makan kebanyakannya di Mercure Hotel, hotel yang berdekatan dengan CNI. So bagi mereka yang hadir, okey, jumpa anda pada hari Sabtu nanti. Okey, jadinya saya rasa setakat itu dulu perkongsian kami pada malam ini. Segala salah dan silap harap dapat dimaafkan. Kita jumpa nanti. Siapa jawab? Haji Ramli. Okey, Haji Ramli, kita jumpa nanti. Ramai lagi yang akan join. Okey, so segala salah dan silap harap dapat dimaafkan. Ambil gambar dulu, Cik Rizwan. Ambil gambar dulu. Okey, ya. Boleh minta tolong semua buka kamera. Tahniah kepada semua yang berjaya. Yes, tapi kita harap akan datang lebih ramai. Tetapi saya nak share sikit lagi. Untuk akan datang kita dah tak ada LBA Summit. Tetapi kita akan masukkan di dalam TP Winner Street. Jadi yang mana belum jadi CBO, jadi AM, pastikan anda cepat-cepat naik pangkat jadi seorang agency manager. Kerana banyak insentif, banyak trip yang menarik bakal menanti anda. So pada tahun 2023 ke atas ni nanti kita akan buat trip sama ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Semuanya base kepada
travel point kita, TP kita. Tak faham tentang TP, anda boleh tanya dengan upline anda. Okey, jadinya minta tolong semua buka video, kita nak ambil gambar terlebih dahulu. Dr. Zaidi boleh ataupun nak saya ambilkan? Minta tolong. Ustaz. Okey. Okey. Aduh. Okey, sebentar Alright, so sekarang semua dah buka video. Kita pergi kepada siap. Kita pergi pada, kita ada 3 page, Sekarang ni saya punya muka pula goyang-goyang. Alright, page yang pertama 1 2 3. Kita akan teruskan lagi untuk kepada page yang kedua. Sebentar Maaf, komputer saya ada problem, so dia agak slow hari ni. Kita pergi pada page yang kedua. 1 2 3. Dan kita pergi kepada page yang terakhir. Kita pergi pada page yang ketiga. So teruskan senyuman anda. 1 2 3. Alright, terima kasih kepada anda semua yang setelah buka video untuk kita ambil gambar sama-sama pada malam ni. Dr. Zaidi, ada apa-apa lagi nak dikongsikan? Okey, baik. Terima kasih semua. So kita jumpa lagi di dalam kelas akan datang, dan sedikit lagi update daripada saya. Untuk EBLC Fundamental yang akan diadakan pada minggu depan, kita akan postpone ke bulan Mac nanti disebabkan oleh terlalu rapat dengan LBE Summit. So kita akan adakan mungkin di pertengahan bulan Mac nanti. So sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Yang paling terdekat EBLC Starter pada awal bulan Mac nanti sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.